Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. By the way, video kali ini ditaja oleh bro_jersey22. Kita lihat dahulu keputusan perlawanan Liga Perdana Inggeris. Crystal Palace menewaskan pasukan Wolves 3-2. Liverpool mudah memenang pasukan Aston Villa 3-0. Arsenal berjaya tewaskan pasukan Manchester United 3-1. Dan berikut adalah kedudukan semasa Liga Perdana Inggeris. Kita mulakan dahulu dengan perkembangan bola sepak tempatan. PDRM ditewaskan pasukan Persiraja Banda Aceh. Pasukan Liga Super, PDRM FC, mempamerkan aksi yang lolai apabila gagal untuk menghadapi cabaran daripada klub Liga 2 Indonesia, Persiraja Banda Aceh. Aksi ini berlaku di Stadium Harapan Bangsa di Aceh dengan kedua-dua pasukan menurunkan kesebelasan terbaik mereka. Bekas bintang Selangor, Andik Bermansyah sekali lagi diberikan lilitan kapten untuk berdepan dengan The Corps. Kedua pasukan bermula dengan baik pada babak pertama dan aksi bertenaga Persiraja berjaya membuahkan hasil dengan Arata Takatori menjadikan gol pertama untuk tuan rumah. Bermula babak kedua, anak buah Yunus Alif bermain dengan lebih agresif untuk mencari gol penyamaan, tetapi sebaliknya Persiraja yang berjaya menjaringkan gol kedua menerusi Reza Rezeki. Tuan rumah menambah derita pelawat dengan gol ketiga pada minit ke-60. Ricardo Pires melengkapkan kemenangan 4-0 Persiraja dengan jaringan keempat sebelum tamat perlawanan. PDRM menurunkan ramai pemain muda dalam perlawanan ini untuk memberikan pendedahan terbaik untuk mereka demi untuk menimba pengalaman. Aksi Malaysia-China bakal sepi tanpa Ultras. Aksi persahabatan Malaysia dan juga China yang bakal diadakan pada 9 September nanti dijangka sepi tanpa kehadiran Ultras. China Sport Division 2050 melaporkan untuk dua aksi persahabatan China pada September ini, penyokong dibenarkan hadir secara individu, bukan secara berkumpulan. Tidak dapat diketahui lagi apa yang mendorong arahan tersebut dikeluarkan. Tetapi ianya berkemungkinan daripada tifo yang didakwa memalukan persatuan bola sepak China baru-baru ini. Baru-baru ini, sekumpulan Ultras menghasilkan tifo hitam putih terbalik di mana secara tidak langsung mengubah pepatah China yang ditulis pada tifo berkenaan dan ianya dianggap memalukan badan induk bola sepak negara itu. Bagi mengelak perkara yang sama berulang, mereka melarang segala bentuk tifo dalam dua perlawanan persahabatan berkenaan. Arahan ini sedikit sebanyak akan mengurangkan kemeriahan atmosfera perlawanan membabitkan kedua pasukan. Ini merupakan kali pertama Malaysia bertemu dengan China dalam tempoh sedekat selepas kali terakhir Malaysia tewas 2-0 pada 2013 yang lalu. Arsenal hukum United di minit akhir. Arsenal berjaya menewaskan Manchester United 3-1 di Stadium Emirates dalam aksi yang mendebarkan sehingga ke minit akhir perlawanan. Manchester United terlebih dahulu berada di depan melalui jaringan Marcus Rashford pada minit ke-27 sebelum Martin Odegaard kembali menyamakan kedudukan seminit kemudian. Arsenal dilihat kerap kali menguncang-ancangkan barisan pertahanan pasukan pelawat tetapi gagal untuk menemui sebarang jaringan selepas itu. Arsenal hampir untuk mendapatkan sepakan penalti selepas Wan-Bissaka melakukan kekerasan terhadap Kai Havertz tetapi VAR membatalkannya kerana ianya bukan terjangkau keras dan membahayakan. Garnacho berjaya meletakkan Manchester United di hadapan tetapi jaringannya itu dibatalkan akibat offside. Arsenal terpaksa menanti sehingga masa kecederaan sebelum perlawanan tamat untuk Declan Rice menambah jaringan kedua pada minit ke-96 dan Gabriel Jesus menambah derita Manchester United menerusi jaringan ketiga pada minit ke-101 perlawanan. Arsenal berjaya mengekalkan rekod tanpa kalah mereka musim ini, manakala untuk United pula merupakan kekalahan kedua mereka setakat musim ini bermula. Liverpool menang bergaya ke atas pasukan Aston Villa. Liverpool mengekalkan momentum kemenangan mereka dengan berjaya menewaskan pasukan Aston Villa 3-0 di Anfield semalam. Liverpool yang turun tanpa kelibat kapten pasukan, Virgil van Dijk, yang digantung perlawanan nyata tidak berdepan dengan masalah untuk menguasai perlawanan. Tuan rumah berjaya di depan menerusi rembatan cantik Dominic Szoboszlai awal minit ketiga permainan. Liverpool kemudiannya menambah gol kedua selepas matikan tetapan bola ke gawang sendiri, hasil daripada rembatan Darwin Núñez yang terkena tiang sebelum itu pada minit ke-22 permainan. Mohamed Salah tidak ketinggalan untuk mencipta nama selaku penjaring apabila berjaya meletakkan Liverpool selesa di depan menerusi jaringan ketiga pada minit ke-55. Keputusan kekal 3-0 sehingga tamat perlawanan mengekalkan rekod tanpa kalah Liverpool dalam 4 perlawanan pembukaan Liga setakat ini.
Sebelum kita masuk ke berita selanjutnya, video ni disponsor oleh bro_jersey22. Kalau hampa tengok jersey aku pakai ni memang jersey yang berkualiti dan memang aku recommend dekat hampa. Dan sebelum ni kedai jersey ni pernah buat review dengan kita dan memang kualiti jersey depa memang berbaloi untuk dibeli. Kalau hampa nak dapatkan jersey pasukan-pasukan yang kalah macam MU dan juga Chelsea, kalau nak dapatkan pasukan yang menang pun sama, hampa bolehlah direct WhatsApp dekat dia ataupun senang cerita hampa tekan di dekat description kat bawah. Dan kalau hampa nak tahu, pihak depa sedang membuat satu promosi, iaitu kalau hampa beli 2 jersey, hampa akan dapat free patch. Tapi promosi ni hanya akan bertahan sampai 9 September nanti. So kalau hampa nak dapatkan promosi ni, hampa boleh beli cepat-cepat. Cara-cara untuk beli semua aku letak dekat description kat bawah. So masuk balik ke dalam berita. Barcelona terpaksa bekerja keras sebelum menang. Barcelona turun berkunjung ke Osasuna awal pagi tadi, terpaksa bekerja keras sebelum berjaya menewaskan tuan rumah 2-1. Mereka berjaya berada di depan pada minit terakhir babak pertama, menerusi jaringan pemain pertahanan mereka, iaitu Jules Koundé. Tuan rumah tersentak dengan jaringan tersebut, terus mengadakan asakan pada babak kedua, dan hasilnya, jaringan penyamaan oleh Ezequiel Avila pada minit ke-76. Tuan rumah terpaksa beraksi dengan 10 orang pemain selepas Alejandro Catena dibuang padang akibat kekasaran yang dilakukannya sehingga menghadiahkan sepakan penalti kepada pasukan pelawat. Robert Lewandowski mudah menyempurnakannya untuk meletakkan Barcelona 2-1 di hadapan. Keputusan itu kekal sehingga tamat perlawanan, sekaligus sudah cukup untuk memberikan 3 mata penuh untuk pasukan pelawat. Paris Saint-Germain mudah tewaskan pasukan Lyon. Kylian Mbappe sekali lagi menjadi tunjang dalam kemenangan pasukan selepas dia berjaya meledak 2 gol untuk membantu pasukannya menewaskan pasukan Lyon 4-1 pada awal pagi tadi. Dia berjaya membuka jaringan untuk pasukan PSG seawal minit ke-4 sebelum Achraf Hakimi menambah gol kedua pada minit ke-20. Marco Asensio pula tidak ketinggalan untuk menempa nama selaku penjara dengan meletakkan pasukan Paris Saint-Germain semakin selesa di depan melalui jaringan ketiga pada minit ke-38. Mbappe menyempurnakan sepakan penalti dalam masa kecederaan di separuh masa pertama untuk memastikan pasukan Paris Saint-Germain selesa berada di depan dengan jaringan 4-0. Corentin Tolisso berjaya mencuri 1 gol selepas Lyon memperolehi sepakan penalti pada minit ke-74. Tetapi itu sudah terlewat untuk pasukan Lyon bangkit mengejar pasukan Paris Saint-Germain. 3 mata penuh untuk pasukan PSG yang kini sudah pun mengumpul 8 mata, tetapi masih ketinggalan 2 mata di belakang pendahulu Liga, iaitu Monaco. Mamadou Fall sertai pasukan Barcelona. Pemain LAFC, Mamadou Fall, dilaporkan menyertai pasukan Barcelona secara pinjaman dengan option to buy. Dia yang baru berusia 20 tahun sebelum ini bermain secara pinjaman bersama dengan pasukan Villarreal. Barcelona melihat ini sebagai peluang untuk mereka memperkukuhkan lagi barisan pertahanan mereka dengan kualiti yang pemain itu ada. Manchester City akan cuba halang Real Madrid untuk dapatkan Erling Haaland. Manchester City dilaporkan sudah bersedia untuk menawarkan gaji setinggi £600,000 seminggu untuk Erling Haaland bagi memastikan dia akan terus kekal berada dengan mereka nanti. Ini juga bertujuan untuk menghalang daripada Haaland menerima tawaran daripada pasukan Real Madrid. Joao Felix rela potong separuh daripada gajinya. Joao Felix yang betul-betul mahu berpindah ke Barcelona selepas dia gagal mendapatkan tempat dalam pasukan Atletico Madrid, rela untuk mengurangkan separuh daripada gajinya. Dia lebih rela berbuat begitu daripada terus disisihkan daripada bermain seperti yang Diego Simeone lakukan kepadanya sebelum ini. Juventus mahu lanjutkan kontrak Vlahovic. Juventus kini dilaporkan sedang berkira-kira untuk melanjutkan kontrak penyerang mereka, Dusan Vlahovic. Ini berikutan daripada minat yang ditunjukkan oleh beberapa kelab ternama di Eropah terhadap pemain itu seperti pasukan Real Madrid, Chelsea dan juga Manchester United. Galatasaray masih berminat dengan Donny van de Beek. Galatasaray masih berminat untuk mendapatkan Donny van de Beek secara pinjaman dengan perbincangan masih lagi berjalan ketika ini. Mereka akan cuba meningkatkan tawaran kepada United di mana tawaran yang bernilai 1 juta pound telah pun ditolak. Sergio Ramos ke pasukan Sevilla, here we go. Selepas dikaitkan dengan pasukan gegasi daripada Arab Saudi seperti pasukan Al-Ittihad dan juga pasukan gegasi daripada Turki, Sergio Ramos lebih berminat untuk kembali ke pasukan Sevilla, iaitu bekas kelab lamanya dahulu. Selepas sekian lama menyepi tanpa kelab, akhirnya Sergio Ramos memilih pasukan Sevilla dan kembali bersama pasukan tersebut selepas 18 tahun meninggalkan mereka.
Inter Milan mudah atasi pasukan Fiorentina. Inter Milan kembali memintas pasukan AC Milan untuk menjadi pendahulu Liga sementara selepas mereka berjaya menewaskan pasukan Fiorentina 4-0 pada awal pagi tadi. Kehilangan beberapa tonggak utama antaranya seperti Sofyan Amrabat memperlihatkan pasukan Fiorentina mengalami kegoyahan dalam perlawanan ini. Penyerang baru pasukan Inter, Marcus Thuram, berjaya meletakkan mereka di depan pada minit ke-23. Keputusan kekal 1-0 sehingga tamat separuh masa pertama. Lautaro Martinez memberikan jaringan kedua pada minit ke-53 hasil bantuan daripada Marcus Thuram, dan hanya 5 minit berselang Hakan Calhanoglu berjaya menyempurnakan sepakan penalti untuk mereka terus selesa 3-0 di hadapan. Lautaro Martinez sekali lagi meledak jaringan untuk gol keempat dan gol kedua peribadi pada minit ke-73, sekaligus memastikan kemenangan 4-0 menjadi milik mereka. Mereka kini berkongsi 9 mata dengan pasukan AC Milan, tetapi berkelebihan daripada segi jaringan untuk mereka memimpin tahta Serie A setakat ini. So itulah berita kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan, Assalamualaikum.